Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azrul Faiz bin Razila akan membentangkan tajuk CTU, Etika Islam dalam Sains dan Teknologi, iaitu bukti bahawa peradaban Islam berorientasikan kesejahteraan sejagat di dalam kemajuan sains, teknologi dan industrial mereka, serta impak kestabilan alam sekitar dan keharmonian hidup kemanusiaan di bumi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu Ahmad Danish Mukri, Nik Mahathir, saya Muhammad Azrul Faiz dan Ikram Hakimi. Pengenalan. Peradaban Islam atau lebih dikenali sebagai tamadun Islam merupakan satu perkaitan baik dari aspek bahasa maupun istilah. Pengertian peradaban atau tamadun sendiri secara keseluruhannya dapat dilihat dari segi sudut bahasa Arab, sudut epistemologi, bahasa Inggeris dan juga Latin. Dari segi bahasa Arab, terdapat beberapa istilah yang merujuk kepada konteks tamadun. Definisi peradaban dalam bahasa Arab adalah umron, yang membawa maksud kawasan tanah atau rumah yang didiami atau diduduki orang dalam keadaan berkembang maju. Walaupun terdapat banyak keraguan oleh mereka yang arif, satu kesimpulan dibuat di mana apabila dikaitkan dengan peradaban Islam, maka ianya membawa maksud lain yang lebih khusus. Salah seorang tokoh Islam yang telah membahas tentang peradaban Islam adalah Abu Al-A'la Al-Maududi. Beliau berpendapat bahawa peradaban Islam itu bermula apabila manusia faham tentang tugas mereka sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Kemudian, melaksanakannya dengan keyakinan dan juga pemikiran yang berasaskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berserta dengan pendidikan dan pengetahuan yang jelas. Peradaban Islam dapat dilihat sebagai pemangkin kepada kemajuan dunia kerana melaluinya pelbagai perubahan dapat dilihat di dunia ini, baik dari bidang ekonomi, sosial, politik, sains dan sebagainya. Dengan wujudnya peradaban Islam, bagaimana ianya dapat dibuktikan bahawa setiap kemajuan atau inovasi, baik dari segi teknologi, sains, industri dan bagaimana ianya memberikan impak kepada alam sekitar serta keharmonian hidup kemanusiaan akan dibahaskan dalam pembentangan ini. Dalam konteks sains teknologi, perubahan dalam teknologi pertanian adalah salah satu contoh kemajuan yang diadaptasikan dari peradaban Islam tersendiri. Sebagai contoh, pelbagai kemudahan dan kemajuan telah diberikan kepada petani tradisional di mana alatan-alatan tradisional telah diinovasikan bagi memudahkan para petani. Kemudahan seperti traktor, kultivator dan rotavator adalah teknologi yang digunakan petani moden pada masa kini, di mana ianya memudahkan mereka bercucuk tanam. Jelas membuktikan peradaban Islam mendatangkan kemajuan yang baik untuk semua umat manusia kerana ianya berteraskan kepada syariat Islam. Selain itu, peradaban Islam telah mewujudkan teknologi seperti teknologi perkapalan. Tokoh-tokoh Islam yang ternama seperti Al-Khawarizmi telah mencipta algebra dan mengadaptasikan ilmu tersebut ke dalam buku-bukunya yang terkenal, di mana dengan ilmu matematik tersebut, ianya digunakan untuk membina kapal bagi tujuan untuk berlayar. Pada era yang moden ini, dapat dilihat banyak kapal telah dibina bertujuan untuk berniaga, melancong dan berdagang. Ini menunjukkan peradaban Islam itu memberi kesan kepada orientasi sejagat di mana pada zaman kini, ianya diguna pakai bagi memajukan sesebuah negara dari segi ekonomi. Seterusnya, teknologi kertas juga salah satu bukti peradaban Islam adalah berorientasikan sejagat. Hal ini kerana melalui perspektif Islam, ilmu Iqra' dan Qalam adalah penting bagi pengukuhan budaya. Justeru, kertas telah dicipta oleh para ilmuwan antara abad ke-7 hingga 16 Masihi, di mana pada zaman ini Islam mendominasi dunia dalam pelbagai bidang. Banyak gudang dan kilang pembuatan kertas telah dibina bagi memenuhi permintaan dunia, yakni pen yang bertujuan untuk menulis pada kertas diketahui telah wujud dan dikuasai Islam sebelum itu lagi. Dengan gabungan dua teknologi kertas dan pen ini, dapat dilihat bahawa ianya masih digunakan sehingga kini. Ini membuktikan bahawa peradaban Islam telah membawa kemajuan yang sememangnya mementingkan kepada sejagat. Seterusnya ialah bukti-bukti peradaban Islam dalam industri. Kejayaan sebuah negeri, kota atau daerah dapat diketahui melalui peradabannya. Faktor utama berkembangnya sebuah peradaban adalah pada kaumnya sebagai makhluk sang pencipta. Namun begitu, sebuah peradaban yang tidak disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala
akan menjadikan peradaban dalam industri musnah. Kemajuan industri telah muncul sejak pemerintahan Islam wujud. Pada 700 hingga 1700 Masihi, umat Islam telah mampu mengembangkan industri yang terbentang luas dari China hingga Sepanyol dan telah mendahului era revolusi industri yang terjadi di Inggeris pada pertengahan abad ke-18. Pada zaman itu, umat Islam telah mampu menghasilkan pelbagai produk dalam sebuah industri dan dapat memasarkannya bukan sahaja dalam kawasan Islam, malah di kawasan bukan Islam juga. Kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh umat Islam mendapat sokongan yang hebat bagi memajukan industri. Sebagai contoh, kincir angin dan roda air menjadi titik permulaan kemajuan industri kerana dengan adanya teknologi sebegini, ia dapat memberi impak yang besar dalam sektor perindustrian seluruh dunia dan terus dikembangkan. Selain itu, terdapat pelbagai industri yang besar daripada umat Islam di serata dunia. Contohnya, industri baja, pembuatan kertas, pembuatan seramik dan banyak lagi. Pada zaman dinasti Abbasiyah, industri manufaktur telah didorong dan dibangunkan supaya berkembang pesat oleh para khalifah. Seterusnya, tidak hairanlah kerana industri kertas juga merupakan industri yang turut berkembang pesat di Iraq. Implikasinya, ia telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dan sekaligus dapat membangunkan ekonomi masyarakat dan juga ekonomi negara. Dengan adanya kemajuan di negara Islam, ia dapat menunjukkan contoh yang baik kepada negara-negara bukan Islam yang lain agar menjadikan negara Islam sebagai contoh dalam memajukan ekonomi di negara mereka kerana pembangunan yang berasaskan sumber Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menggelar golongan yang suka mengkaji alam dengan gelaran ulul albab. Seiring dengan perkara tersebut, Persia merupakan negara Muslim yang terkenal dengan industri emas dan industri sulamnya. Hal ini menjadi bukti bahawa industri-industri kelas atas seperti sutera, kapet dan sebagainya terdiri daripada industri-industri di kota-kota besar Islam dan telah diperdagangkan di seluruh dunia. Dengan tersebarnya produk-produk hasil pengeluaran dari syarikat Islam, ia dapat menunjukkan seni keindahan Islam dalam bentuk barangan. Contohnya, tulisan ayat suci Al-Quran pada barangan perhiasan. Oleh itu, Islam juga dapat disebarkan dengan lebih luas kerana adanya produk-produk yang menunjukkan keindahan Islam kepada dunia. Bukti peradaban Islam dalam industri yang seterusnya ialah tempat penelitian kimia di Jundi Shapur telah menjadi tempat di mana pakar-pakar ilmuwan menjadikannya sebagai tempat untuk mempelajari ilmu alam. Melalui penyelidikan kimia di Jundi Shapur, pengetahuan tentang penapisan gula telah berhasil diterapkan dalam industri gula di Khuzestan dan kemudiannya diterapkan kepada industri gula di Sepanyol. Hal ini juga telah memberi sumbangan kepada dunia luar tentang ilmu penapisan gula dan mengangkat nama Islam. Secara umumnya, setiap kota-kota besar Islam mempunyai industri tersendiri. Contohnya, logam, kaca, tekstil dan macam-macam lagi. Namun begitu, kemajuan teknologi memainkan peranan yang besar dalam menjadi titik kemajuan industri-industri ini. Dan seterusnya, kita sambung berkaitan impak kestabilan alam sekitar. Terdapat banyak empat impak positif kestabilan alam sekitar yang dapat kami hujahkan. Salah satunya ialah habitat flora dan fauna akan terpelihara. Alam sekitar merangkui gunung ganang, taburan hutan sehingga ke lautan. Seperti yang kita fahami, Islam sangat menekankan kepentingan melindungi alam sekitar dengan menuntut umat agar tidak merosakkan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dengan menelusuri dan mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya, sudah tentu populasi dan habitat flora dan fauna terus terjaga sepanjang zaman. Selain itu, impak kestabilan alam sekitar juga dapat memastikan kesihatan umat manusia terjamin. Kita merupakan makhluk yang lemah dan mudah untuk dijangkiti penyakit, terutamanya jika alam sekitar tidak dijaga dengan baik. Mengikut statistik, pencemaran yang berlaku telah banyak mengancam nyawa manusia yang tidak berdosa. Maka, oleh itu, manusia perlu berganding bahu dalam menjaga alam sekitar yang semakin hari semakin diketepikan. Justeru itu, dengan kestabilan alam sekitar yang dapat diperkukuhkan, masalah kesihatan juga pasti dapat dikurangkan dengan mantapnya.
Dengan meluaskan horizontal pemikiran, kestabilan alam sekitar juga mendorong kepada ekosistem dunia yang lebih stabil. Namun demikian, pemanasan global dunia, kenaikan paras air laut dan pencemaran merupakan isu yang timbul kebelakangan ini. Ini berlaku diakibatkan oleh perindustrian-perindustrian yang tidak terkawal. Oleh sebab inilah masyarakat perlu bertungkus lumus dalam mencari jalan supaya ekosistem kembali stabil selaras dengan kemajuan yang semakin bertambah. Pentingnya setiap masyarakat menjaga alam sekitar yang dianugerahkan Allah agar target ini dapat dicapai kembali. Impak kestabilan alam sekitar yang terakhir ialah dapat menarik pelancong sama ada domestik atau antarabangsa. Malaysia antara salah satu negara telah dikurniakan Allah khazanah alam yang sangat menakjubkan. Dengan mengekalkan kestabilan alam sekitar, negara Malaysia sudah pasti dapat menggunakan sebaiknya khazanah alam ini untuk meningkatkan ekonomi negara yang pesat membangun ini. Pihak bertanggungjawab juga seharusnya merancang dengan penuh teliti agar dapat meningkatkan jumlah pelancong di samping memelihara keindahan alam pinjaman dari Yang Maha Kuasa. Sekarang, saya ingin menyatakan impak keharmonian hidup kemanusiaan. Terdapat 3 impak iaitu elak perselisihan kaum, bantu pembangunan negara dan elak ancaman barat. Yang pertama iaitu elak perselisihan kaum. Hal ini kerana keharmonian hidup kemanusiaan dalam masyarakat dapat mengelakkan perselisihan faham antara kaum dalam masyarakat. Hal ini kerana dengan wujudnya sikap keharmonian hidup kemanusiaan dalam masyarakat tidak akan mudah melakukan sebarang konflik yang menyebabkan pergaduhan seperti sering memperdebat isu-isu agama yang menyentuh sensitiviti kaum. Wujudnya keharmonian, masyarakat akan saling hormat-menghormati sehingga membentuk perpaduan yang kukuh untuk membantu negara menghadapi cabaran untuk membangun. Selain itu, wujudnya keharmonian hidup kemanusiaan dalam jiwa masyarakat. Proses pembangunan negara akan menjadi semakin mudah. Hal ini kerana keharmonian yang terhasil dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Tanpa keamanan, negara tersebut sukar untuk melakukan sesuatu yang dapat membanggakan maupun menarik perhatian negara lain. Untuk mencapai kemajuan bagi negara, sikap penerimaan antara kaum membawa kepada perpaduan yang utuh perlu diamalkan. Akhir sekali, jika masyarakat negara kita sentiasa amalkan keharmonian hidup kemanusiaan, sudah tentu dapat elak daripada ancaman barat yang mampu menggugat kesejahteraan negara kita. Jika masyarakat di negara kita mempunyai sikap keharmonian hidup berkemanusiaan, sudah tentu mereka tidak mudah terpengaruh dengan budaya barat dan aktiviti ekstremis yang disampaikan dalam media sosial yang dapat mengundang keburukan dalam kesejahteraan dalam negara kita. Simpulannya, mengaplikasikan peradaban Islam dalam negara kita dapat mencapai kemajuan sains serta teknologi. Hal ini kerana sains dan teknologi membawa kemajuan, kemudahan dan kesesaan yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Selain itu, kemajuan industri juga turut membangun dengan kehadiran peradaban Islam yang menghasilkan produk-produk dalam sebuah industri yang kemudian tak hanya menyebar di kawasan Islam tetapi terkenal di serata dunia. Pada masa yang sama, kestabilan alam sekitar dan keharmonian hidup manusia juga memberi impak positif kepada negara kita, iaitu meningkatkan kesejahteraan alam sekitar dan membantu meningkatkan perpaduan kaum. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami.